Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izabel Nasir dan ini BIS Malaysia, Selasa 19 Mac 2024. Adaptasi AI bersediakah usahawan? Fokus bual BIS hari ini bersama panel undangan seketika nanti di studio. Tapi sebelum itu kita tinjau dahulu senarai harga barang. Selaras dengan perkembangan teknologi masa kini, para usahawan di luar sana tidak perlu gusar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI dalam urusan perniagaan. Namun sejauh mana kesediaan mereka dalam mengadaptasikan AI dalam perniagaan? Adaptasi AI bersediakah usahawan? Bagi membincangkan topik ini, kita bersama dengan panel undangan di studio Setiausaha Agong Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM, Encik Rosli Amir. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Sama-sama. Baik, mungkin sebagai permulaannya, sejauh mana Encik Rosli melihat keperluan kecerdasan buatan AI ini dalam bidang keusahawanan juga dalam bidang perniagaan masa kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Madani. Ya. Terima kasih kepada RTM menjemput saya sesi hari ini. AI ini sebenarnya telah wujud lama lagi sebenarnya. Kalau kita tahu 1956 ada dua Muhammad Saleh ini, dia telah cipta logik kepada AI ini. Dan pada 1997 kalau kita ingat lagi, AI telah berjaya mengatasi kecerdikan manusia dalam perladuan ataupun permainan chess. Jadi dalam konteks usahawan ni, mengadaptasikan AI ini adalah masih lagi rendah lagi lah. Ya, saya nampak lebih kurang dalam negara kita 10% saja lagi. Dan mereka lebih kepada adaptasi kepada pemasaran saja. Ada banyak lagi segmen-segmen yang lain AI yang mana di luar negara telah banyak digunakan. Tetapi dalam Malaysia ni lebih kepada pemasaran dan juga sedikit dalam customer service. So masih lagi dalam peringkat awal adaptasi ini dan banyak lagi ruang-ruang yang boleh ditedukai dalam AI. Ya. Baik, mungkin bagaimana penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI ini boleh kita membantu usahawan dan memberi manfaat dalam operasi perniagaan mereka sehari-hari ini, Encik Rosli? Okey, sebenarnya bidang yang dalam AI ini dia bermula pemasaran, ya. Mana boleh membantu untuk memudahkan pemasaran ataupun boleh membantu untuk mereka dapat meluaskan pemasaran. Dan contohnya penggunaan AI ChatGPT, copywriting yang kita gunakan melalui ChatGPT akan memudahkan dan akan memberikan jawapan ataupun copywriting yang lebih baik lagi, kan, dan mengurangkan kos juga kerana mereka tidak perlu mengambil pakar-pakar, kan, mereka boleh mendapat buat sendiri tanpa ada pakar. Dan selain itu, contohnya dalam strategi perniagaan, dalam analisa perniagaan juga, AI akan bantu mereka dalam analisa pada laporan, pada prestasi, pada kewangan mereka, kan. Begitu dengan dalam pengurusan kos operasi, kan. Sebenarnya AI akan banyak bantu kerana boleh mengurangkan kos manusia pada menggunakan AI, kan. Contohnya kita tengok di penggunaan waiters yang mesin robot tu, sebenarnya di kedai-kedai mamak pun sebenarnya itu ada elemen AI. Kita tahu dia boleh berjalan sendiri, kan, dia tahu mana nak pergi, belok mana, kan, dia boleh hantar makanan, meja mana. Itu sebenarnya meningkatkan perkhidmatan servis dia dan menggunakan kos operasi dia. Daripada dia ada pekerja, kan, ada robot yang akan handle. Itu pun sebenarnya AI juga yang kita dapatkan. Dan satu segmen yang besar sebenarnya adalah customer support, customer service lah, kan, yang juga akan bantu usahawan dalam melalui AI. Baik, itu antara orang kata contoh-contoh perniagaan AI ini yang kita sebenarnya tak sedar pun sebenarnya ada sudah lama, tapi itu adalah AI yang mungkin orang tidak sedar dengan term itu sendiri. Baik, mungkin sebagai seorang usahawan, apa cabaran yang ada dalam usaha untuk mengimplementasikan teknologi AI dalam perniagaan ini? Okey, macam saya beritahu tadi, hanya 10% je yang kita gunakan. Itu cabaran pada mereka, usahawan ini, kerana mereka
mereka tidak diberi pendedahan. Pertama. Yang kedua, cabarannya, kekurangannya kepimpinan kita yang membuat pelaburan ke atas AI. Kan, mana tidak adanya lebih banyak kepakaran yang diberikan untuk mereka memahami AI. Sebab AI ni komponen teknikal atau komponen yang agak berteknologi tinggi. Jadi kefahaman tu untuk dibawa masuk kepada mereka dalam usahawan masih lagi lemah lagi. Kan? Dan untuk kita carikan infrastruktur AI pun dia memerlukan infrastruktur yang tinggi, cloud yang lebih mahal lagi, mungkin peralatan, mungkin sandbox yang lebih baik lagi kan. Benda-benda semua tidak ada lagi lah. Itulah hari ini cabaran pada usahawan untuk akses kepada infrastruktur AI dan juga pengetahuan dan pendidikannya. Itu yang masih lagi kurang lagi. Dan, baik, tadi Encik Rosli ada kongsikan contoh seperti mesin robot di kedai-kedai makan. Itu adalah contoh AI-nya juga. Mungkin apa lagi yang Encik Rosli boleh kongsikan contoh penggunaan AI dalam perniagaan yang boleh dijelaskan lagi? Okey, sebenarnya syarikat kami sendiri, iaitu syarikat kami dalam Payment Gateway, kita sebenarnya atau IP, kita menggunakan chatbot yang menggunakan teknologi AI. Setahun pertama kita dengan teknologi AI kerana kita menjawab persoalan customer support kita melalui messenger secara manual. Ada manusia yang akan entertain terus kepada pelanggan kami. Tetapi selepas tahun melalui AI, ada machine learning ataupun deep learning telah belajar dan memudahkanlah. Jadi untuk customer support kami, respon time kami lagi cepat. Dan kita dapat kurangkan kos kita dan dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik. Itu sebagai contoh saja. Dan masa saya sebut tadi ada perisian nama robot Fin yang boleh melalui annual return. Semua syarikat sedang perlu hantar laporan tahunan ataupun annual return kepada SSM. So hanya melalui annual return saja kan, robot Fin ataupun AI ini boleh memaklumkan kita prestasi perniagaan kita. So ini salah satu perkara yang ramai peniaga-peniaga yang tak tahu kan. Masa ada dia dapat analisa seperti ini kan. Banyak lagi lah contohnya, ChatGPT, video yang boleh guna teknologi AI, suara juga guna teknologi AI kan untuk pemasaran kan. Baik, itu antara contoh-contohnya. Mungkin pada masa akan datang dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun akan datang, Encik Rosli rasakan berpandangan apa contoh-contoh AI yang mungkin akan terus berkembang di Malaysia khususnya? Dari teknologi pembuatan juga, itu dalam kilang-kilang pun AI telah mula digunakan di antarabangsa. Semua di Malaysia ni kita masih menggunakan manusia. Di sana mereka sebenarnya melalui AI, machine learning, mereka telah belajar kesilapan pemasangan. Jadi dari situ sebenarnya mengurangkan kesilapan pemasangan. So teknologi AI juga membantu robot tu sebenarnya mengurangkan kesilapan manusia bersama pemasangan. Itu salah satu je kan. Tapi yang lebih pada yang ini ialah AI juga seperti mana di dalam pemasaran contohnya bila kita pergi masuk dalam supermarket kan, AI boleh baca kita orang Melayu ke, orang Cina ke, lelaki ke, perempuan ke, jadi iklan tu terus berjurus kepada kita. Kan, kita lalu tu kita boleh iklan. Jadi dia akan tahu. Jadi bila kita pergi kita masuk dia dah tahu siapa-siapa kita kan. Kan tentu. Dan banyak lagi pergi bincang yang akan membantu kan dalam AI dalam pemasaran kan. Baik. Itu sebenarnya memang tidak mustahil. Encik Rosli, kita sekarang ni pun di tahun 2024 ni kita tak pernah menjangkakan apa-apa yang mungkin berlaku. Ini pada tahun 1992 dulu. Betul kan? Baik, mungkin apa langkah yang boleh diambil oleh usahawan di luar sana untuk mula mengambil kira teknologi AI dalam perniagaan? Seperti yang kita tahu, mungkin 2030 jangkaannya mungkin 70-80% penggunaan AI. Sekarang ni masih lagi rendah. Mungkin apa pandangan Encik Rosli? Sekarang ni dalam 10% untuk menjangkau 70-80% pada ke 2023 2030. Saya dapat pertama sekali kerajaan telah didirikan satu portal ai.gov.my untuk rakyat. So kena dapatkan awareness dulu apa itu AI lah. Itu peringkat pertama lah. Peringkat kedua sebenarnya banyak agensi kerajaan seperti MDEC, MCMC banyak memerlukan latihan asas kepada AI ni, yang mana ada banyak tu percuma. Yang itu awareness yang perlu usahawan tu sendiri kena mendapatkan pengetahuan, pendidikan mereka dulu. Dan seterusnya peringkat nombor 3 saya diketanya apa permasalahan dia. Sebenarnya semua permasalahan yang ada tu ada je ruang di mana AI boleh bantu. Contohnya
dia mengalami perkhidmatan kepada pelanggan agak sukar ataupun tak apa bagus ataupun lemah. So ada dia ChatGPT untuk tolong dia. Ataupun dia ada kelemahan di dalam untuk memasarkan apa dia punya produk dia. Dia boleh gunakan ChatGPT untuk buat copywriting kan. So benda ni semua sebenarnya adalah tools yang telah tersedia hari ini yang mereka boleh explore kan. Tetapi cabaran kita hari ini mungkin generasi yang muda, usahawan muda ni dia lebih mudah untuk adaptasi kan. Tapi untuk generasi yang agak veteran sikit yang 50 ke atas ni, warga emas, mungkin mereka ada kesukaran. Tapi walau bagaimanapun kalau mereka boleh saja mendapatkan perkhidmatan atau pekerja-pekerja mereka yang muda-muda untuk adaptasikan AI ni kan. Dan mungkin salah satu perkara dia kena tengok apa AI boleh bantu dia. Contoh dia pengurangan kos dia. So dia buat research sikit lah untuk perkara ni. Itu saya nampak lah. Kan? Baik, mungkin sebagai pemain industri sendiri, Encik Rosli Amir mewakili Dewan Perniagaan Islam Melayu, apa lagi yang dijangkakan dalam perkembangan teknologi AI terhadap usahawan pada masa akan datang? Selain dari pemasaran dari segi kewangan kan, sebenarnya kecerdikan AI ini sebenarnya akan membantu analisa perniagaan itu sendiri. So dengan ada rekod-rekod perniagaan yang ada, saya nampak sejangkakan melalui sistem perakaunan yang mereka gunakan, ini semua akan memberikan analisa kepada perniagaan ini pada saat hadapan. So dia boleh tahu, predicted. Dia boleh tahu, okey, 3 tahun lagi mungkin saya akan susah. Okey, dan dia 2 tahun lagi saya ada masalah kewangan. Melalui AI yang ada, AI boleh baca dan boleh tahu, okey, 2 tahun lagi perniagaan yang akan merosot. Apa perlu dibuat? Mungkin persediaan dari segi kewangan, dari segi kepakaran. Jadi yang itu yang saya dapat, AI akan nampak yang usahawan akan datang akan dapat. Baik, mungkin akhir sekali apa pesanan Encik Rosli kepada peniaga-peniaga, kepada usahawan di luar sana yang ingin orang kata mengadaptasikan AI dalam perniagaan dan juga kehidupan mereka seharian? So di PIM sendiri sebenarnya ada pakar-pakar. Kita juga terlibat dalam latihan ahli-ahli di PIM sendiri yang terlibat dalam latihan asas kepada AI dan juga kita juga menjadi visual pruning pada AI dalam kawasan syarikat ahli-ahli. Mungkin usahawan di luar sana boleh hubungi kami di talian 019 277 3991. Kita boleh menjadikan perkhidmatan perundingan atau membantu usahawan untuk mereka lebih lanjut mengetahui pasal teknologi AI. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Rosli Amir selaku Setiausaha Agong Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Untuk itu BIS Malaysia edisi 19 Mac 2024 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.